Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, perangkaan dunia belum ada tanda mahu menurun. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Jika kita perhatikan trend kes baru setiap hari bagi seluruh dunia, kita akan terkejut di mana trendnya masih lagi dalam keadaan menaik, sentiasa menaik. Dia naik turun sikit tu hanya setakat yu-nya aja, tapi pada keseluruhannya trendnya masih dalam trend menaik, di mana pada 14 bulan Julai kes baru pada hari tersebut adalah 196,502. Jadi lebih kurang 200,000 kes baru setiap hari lah, lebih kurangnya kan. Jadi kalau kita buat anggaran dalam 5 hari, pertambahan kes akan menjadi 1 juta. Jadi kalau 200,000 satu hari, maknanya 5 hari 1 juta kes baru. Jadinya kan. Jadi lebih kurangnya dalam seminggu meningkat 1 juta, 1 juta, 1 juta dan sekarang sudah 13 juta. Jadi kalau kita tengok keadaan sedemikian, takut kita. Belum ada lagi tanda-tanda untuk menunjukkan yang kes baru setiap hari ini menurun. Kalau kita ambil pengalaman di negara kita yang kita sendiri rasai, sekarang ni kita dah menurun sangat-sangat lah. Dah tinggal 4 kes baru pada 14 Julai tu kan. Kes baru kita yang di peringkat dunia ni adalah seperti mana kes di bulan Mac, minggu kedua ataupun minggu ketiga gitulah, di mana ketika itu kes kita melonjak. Waktu itu kita lebih kurangnya 3 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi waktu itu macam mana perasaan kita? Masa tu masih trend menaik. Kalau kita perhati di kawasan sini ni graf kita ni kan menaik. Jadi macam mana perasaan kita waktu tu? Kita punya ketakutan, kita punya kecut perut macam mana kan? Sehingga kita semua menjadi taat apabila 18 hari bulan tu kerajaan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi kita semua jadi taat. Kenapa? Kerana kita takut trendnya waktu itu menaik begitu mendadak sekali. Jadi dunia sekarang ni berada dalam keadaan itu. Kita selepas daripada PKP kedua tu, kita dah mula menurun. Kita dah rasa lega. Jadi kita berada dalam keadaan menaik tu tak sampai sebulan. Maknanya tu dalam lebih kurang dalam 3 minggu itu aja. Lepas tu dia dah menurun. Bila kita nampak trend menurun, hati kita lega. Tapi kes dunia ni, kalau kita anggap dunia ni sebagai sebuah negara lah, kita berada dalam keadaan menaik. Ni, kalau kita tengok graf ni, menaik. Dan kesnya satu hari pertambahan 196,000. Takut kita. Kita pada kalau tak silap 4 hari bulan Jun hari tu, kes kita 277 kes barunya kan. Itu kita dah kecut perut dah. Itu kes tertinggi. Dan kita lebih kurangnya pada zaman-zaman kes menaik itu paling tinggi pun 200 lebih sikit aja. Tak sampai 250 pun kes baru setiap hari. Ini 200,000. Bayangkan. Jadi kalau kita nak tunggu dia ni menurun, bila nak sampai puncak menurun. Macam kita bila kita puncak lepas tu menurun. Itu sekitar awal April. Awal April begitulah gitu ataupun ujung Mac kita mula menurun. Ini kes dunia belum ada lagi nampak kita menurun. Itulah jadi situasi sekarang ni. Memang kalau kita mandang negara kita dah berada di PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dah ujung-ujung pun kes pun dah tinggal 4, bawah 10, bawah 20 gitu ajalah. Jadi kita memang dah rasa lega. Tapi kalau kita pandang dari segi dunia ini yang berada di sekeliling kita, maknanya tu kesnya masih menaik macam gini ni. Jadi ini kalau kita recovered pun, tapi kalau dunia masih mencanak macam ni, ekonomi kita masih lagi dalam keadaan terancam juga, pasal kita tak boleh beraktiviti dengan dunia luar. Jadi kalau kita balik semula kepada jadual yang biasa kita kemukakan di sini, dunia telah mencatat 13.69 juta. Bayangkan. Ni dalam masa kalau 156 lebih kurang 200, 5 hari lagi nanti jadi 14 juta. 5 hari lagi jadi 15 juta. Peningkatannya masih macam tu. Jadi menakutkan kan? Dan kematian sudah lebih daripada 0,5 juta. Bayangkan.
Dan kalau kita tengok Peru contohnya, penduduk dia cuma 32 juta, lebih kurang kita. Sama juga Chile lebih rendah daripada kita, 19 juta saja. Tapi kes dia tengok 300,000 lebih. Kematian dia 12,000 Peru, Chile 7,000. Negaranya seperti negara kita, tapi kes yang sampai 300,000 lebih. Tak takut kita tengok kan. Dan kedua-dua ni masih ada trend menaik lagi. Jadi takut kita kalau tengok kan. Ini saya letakkan di sini ni top 10. Lepas tu diikuti oleh negara-negara yang penduduknya tinggi, 100 lebih lah. Maknanya tu Pakistan, Egypt, China, Indonesia, Filipina, Nigeria, Japan, Ethiopia. Ini mengikut susunan banyaknya kes COVID-19 di negara masing-masing, tetapi negara-negara ini semua mempunyai penduduk lebih daripada 100 juta. Jadi ada berapa tu? 1, 2, ni tadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 negara yang saya letakkan di sini kan ya. Ini adalah graf kes aktif bagi 9 negara mengikut kes COVID-19 yang tertinggi. Yang tertinggi itu kan US, lepas tu Brazil, India, Rusia, Peru, Chile, Mexico, South Africa dan Spanyol. 9, kita ambil 9 negara ni ya. 9 negara ni. Jadi penduduk bagi setiap negara ni, US ada 331, Brazil 213, India 1.38 bilion lah. Lepas tu Rusia 146 juta, Peru 33 lebih kurang kita je ni juta, Chile 19 juta, Mexico 129, South Africa 59 dan Spanyol 47. Jadi negara ni kalau kita campurkan jumlah penduduknya adalah 2.057 juta. Maknanya 9 negara kes tertinggi COVID-19 ini jumlah penduduknya adalah 2.057 bilion, iaitu 28.6% daripada penduduk dunia. Yang lebih kurangnya 7.2 bilion tu tadi. Tapi daripada 9 negara ini, COVID-19 ni positif dia merangkumi 65% daripada kes keseluruhan. Maknanya 8.8 juta berbanding dengan 13.6 juta kes keseluruhan di seluruh dunia. Jadi bayangkan, penduduk dia hanya mewakili 9 negara ni hanya mewakili 28.6% dari penduduk dunia, tetapi dia mewakili 65% daripada kes COVID-19 di seluruh dunia dengan kematian 58% daripada keseluruhan kematian. Bayangkan 9 negara ni. Dan dalam 9 negara ni ada negara kecil je tu. Negara Peru, negara Chile, negara South Africa, negara Spanyol yang penduduknya tak sampai pun 100 juta. Jadi bayangkan. Kalau kita lihat daripada sudut 9 negara teramai penduduk lah susunannya China 1.4 bilion, India 1.3 bilion, US 331 juta, Indonesia 274, Pakistan 221, Brazil 213, Nigeria 206, Rusia 146 dan Mexico 129 ya. Penduduk bagi 9 negara yang terbesar ni dari segi jumlah penduduknya merangkumi 60% daripada penduduk dunia, iaitu 4.3 bilion lah. Dan dia mewakili lebih kurangnya 60% daripada kes COVID-19. Jadi dia mewakili 60% dari penduduk dunia dan mewakili 59 itu 60 lah kan 60% daripada kes COVID-19 di seluruh dunia. Tetapi kematian di 9 negara ni hanya 52% daripada kes kematian di seluruh dunia dalam kes COVID-19 ini. Jadi itu secara statistiknya. Nah, kita cuba tengok. Kita katakan tadi bahawa kes kenaikan kes baru setiap hari di seluruh dunia adalah sekitar 190 lebih ribu ataupun senang cakapnya 200,000 kes satu hari. Jadi kita tengok di mana situasi itu. Kita tengok negara yang dah berada dalam keadaan selamat. Tu New Zealand. Kita tengok ni dia punya kes aktif dia begini. Kemudian kita tengok dia punya kes baru setiap harinya. Kan dah menurun lepas tu mendatar.
Malaysia boleh katakan kita sudah berada dalam keadaan selamat dan berada dalam pemulihan sekarang ni, recovery. Graf kes aktifnya begini. Dan graf kes baru setiap harinya begini. Kita nampak jelas penurunannya. Begitu juga di Itali. Itali dengan Singapura ni hampir berada dalam keadaan selamatnya. Sudah hampir mencecah 10%. Kes aktifnya hampir mencecah 10% daripada kes tertinggi. Jadinya dia hampir berada dalam keadaan selamat. Jadi kalau kita tengok dia punya trend kes baru setiap harinya pun jelas menunjukkan penurunan yang cantik lah macam ni kan macam Pakistan dia baru mula menurun. Jadi kan kita pun nampak kes baru setiap harinya pun menurun. Tetapi jika kita tengok Kanada, Rusia dan Perancis ni, dia dah jumpa dia punya puncak peak. Dia dah mula menurun, tetapi menghadapi kesukaran untuk terus menurun dan nak mendata. Jadi tak turun-turun, malah di Perancis menaik semula. Dah menurun, lepas tu naik semula. Jadi menghadapi kesukaran. Kalau kita tengok kes baru setiap harinya, kita nampak dia menurun. Tapi kenapa pula ini tak menurun? Ini adalah kerana kes yang recovered, yang sembuh. Seolah-olahnya dia mengikut trend. Kes baru menurun, kes sembuhnya pun menurun juga. Apa jadi? Jadi maknanya macam dia stay je lah. Tak menurun lah. Jadi kes lama tu tak baik-baik lah lebih kurangnya. Jadi yang menurun tu, kes barunya tu menurun juga. Kes recovered dia pun menurun juga. Ni. Jadi permasalahan dia orang ni, 3 negara ni adalah dalam hal berhubung dengan kadar kesembuhan. Ini menghadapi masalah dalam kadar kesembuhan. Nampak trend menurun kesnya tu ada. Dan kalau kita tengok pula negara seperti Iran ini masalahnya adalah dah menurun, naik semula. Ni macam lalai lah ni seolah-olahnya. Itu juga yang berlaku di Arab Saudi. Dan menurun, naik semula malah lebih tinggi lagi. Begitu juga yang berlaku di Israel. Lagi teruk di Israel. Dah menurun, dah hampir nak cecah tahap selamat. Menaik semula dan kita nampak trend peningkatan kes setiap harinya pun mendadak menaik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tengok ni. Kita tengok. Nah, Australia nak mengikut trend Israel pula ni. Kita tengok. Dia nak kira kan Australia ni dah berada dalam keadaan selamat. Dah rendah sangat. Naik semula. Nah, ni yang kita takut. Kita jangan jadi macam ini ni. Jangan jadi macam Israel. Jangan jadi macam Australia. Nah, apa yang berlaku di Amerika? Mereka sudah menurun, tetapi pasal kes yang dia buat demo lah apalah segala semua tu kan ya. Nah, mendadak naik semula. Dan kita nampak pun dekat sini kes baru setiap harinya dah mula menurun. Naik semula dan naiknya ni mendadak, tengok ni. Takut kita. Maknanya dia lebih pantas, lebih jauh naiknya ni berbanding dengan yang awal dahulu ni. Jadinya memang menakutkan di Amerika ni. Nah, Brazil ni dia macam naik semula. Jadi kita tengok dia keseluruhannya dia menaik lah. Adalah tanda nak menurun tapi naik semula. Tapi kalau kita tengok di India, belum ada pattern untuk nak menurun langsung kan. Jadi apabila kita melihat trend ni kan, trend yang paling kanan, bawah paling kanan ini trend dunia dalam kes baru setiap harinya. Kalau kita banding dengan trend-trend yang negara-negara lain ni, jadi trend kenaikan di dunia ini hampir menyamai yang berlaku di India. Jadi bila gitu kita boleh bayangkan kes aktifnya macam mana. Macam di India, kes aktifnya mencanak naik macam gini ni. Ini yang kita tak tahu lagi lah. Ini cerita dunia ni. Dunia masih macam ni. Belum ada tanda-tanda nak menurun. Kok kata orang tu kalau dah sampai macam mana tadi tu, negara Pakistan ke apa tu dah mulalah nampak nak menurun kan. Ini yang sangat-sangat membimbangkan kita. Walaupun kita di negara kita, di Malaysia ini, kita dah boleh kata dalam keadaan selamat. Cuma dalam peringkat akhir, iaitu peringkat pemulihan, recovery, RMCO, recovery, Movement Control Order, ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Tetapi dunia, maknanya di sekeliling kita, masih lagi dalam keadaan bahaya. Dunia masih meningkat begini ni. Jadi masih lagi menakutkan situasi sekarang. Nah, kalau kita analisa negara kita lah. Ni kita ambil Malaysia, selatan kita Singapura, utara kita Thailand, dan Sabah Sarawak berjiran dengan Brunei Darussalam. Jadi kalau kita tengok
Ni semua negara ni sudah berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Bukan saja negara kita, tapi Singapura sudah hampir berada dalam keadaan selamat. Thailand dah lebih dulu dari kita, dan Brunei pun lebih dulu dari kita. Jadi kita, alhamdulillah, jiran kita semua berada dalam keadaan selamat. Kita tengok lagi jiran atas lagi. Ni dalam ASEAN lah, negara yang berjiran dengan Thailand pula. Ni utara kita. Myanmar sudah hampir lah, walaupun masih ada masalah di sini, dah berhampir pada keadaan menghampiri keadaan selamat. Kamboja juga, Laos dan juga Vietnam. Jadi kita alhamdulillah lah, kita negara ASEAN ni tengok berapa negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negara daripada 10 negara ASEAN ni sudah berada ataupun hampir berada dalam keadaan yang selamat. Cuma Indonesia dan Filipina yang masih menaik, mencana naik lagi. Kita mengharapkan apa yang di hujung di Filipina tu kita nampak ada menurun tu kan, kita harapkan itu terus menurun lah. Indonesia masih kita belum nampak lagi penurunan di sini ni, masih mencana naik macam gini. Jadi kita berharap lah. Jadi dua negara di ASEAN ini, iaitu Indonesia dan Filipina, masih dalam keadaan berbahaya, masih dalam keadaan menaik. Jadi itulah. Jadi sebab itulah makanya kita negara Malaysia masih mengambil hati-hati, belum membuka sempadan negara. Jadinya tu kan ada hasrat untuk membuka kepada negara-negara yang berada dalam zon hijau, contohnya Brunei, Thailand, Singapura ni hampir macam itulah. Tapi kalau macam Indonesia dengan Filipina masih belum. Jadi pemerhatian, sudah lebih setengah tahun dunia dilanda wabak COVID-19 ini, bila agaknya trend ini akan menunjukkan penurunan. Ini trend, trend kes baru setiap hari bagi dunia, seluruh dunia. Kita tak tahu bila lagi nak menurun ni. Belum ada pertanda-tandanya. Dia menghampiri trend yang berlaku di India sekarang ini. Jadi sama-samalah kita berdoa dan mengharap agar agar wabak COVID-19 ini pupus dari dunia kita ini. Ayuh kita terus patuh dengan SOP agar kita, terutamanya di negara kita Malaysia, dapat memutuskan rantaian virus corona ini. Jadi demikianlah pengharapan kita. Mudah-mudahan dunia akan kembali seperti sedia kala dan kita dapat terlepas daripada wabak coronavirus ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.